Assalamualaikum. Saya Nur Haji Syafiqah binti Mazuki bernama matrik KBN 210-810-122, merupakan seorang pelajar dalam program pendidikan awal kanak-kanak di Kolej Politek Mara, Kota Baru, Kelantan. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Muhammad Firdaus bin Baharudin selaku pensyarah kursus program saya pengucapan awam MPU 2233 bagi Seksyen 3 kerana memberikan saya peluang untuk menyampaikan ucapan. Dan topik hangat yang saya akan kupaskan pada kali ini adalah berkenaan dengan buli cyber. Sebelum saya mulakan, jom kita saksikan video ringkas ini. Jadi, apa yang anda dapat lihat daripada video tersebut? Ya, betul. Video tadi menunjukkan kegiatan buli cyber yang semakin rancak berlaku dalam komuniti masyarakat kita di Malaysia. Tahukah anda, pada tahun 2018, negara kita berada di kedudukan ke-6 dunia dalam kategori buli cyber, manakala pertama di Asia. Kini, satu dunia tahu netizen Malaysia atau lebih dikenali sebagai pakcik makcik bawang hebat melakukan serangan dalam mengecam dan meninggalkan kata-kata negatif di media sosial. Hal ini menunjukkan tahap buli cyber dalam kalangan masyarakat tempatan adalah sangat serius. Apakah sebenarnya buli cyber? Secara ringkasnya, perbuatan buli cyber ini merupakan perbuatan yang bertujuan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan memalukan seseorang menggunakan medium kemudahan komunikasi yang selalu kita gunakan. Sebagai contoh, aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Buli cyber juga menyebabkan kebimbangan yang unik kerana yang pertama, ia bersifat berterusan. Penggunaan teknologi membolehkan komunikasi berlangsung selama 24 jam. Hal ini menyebabkan pembulian ini boleh berlaku tanpa henti dan mengakibatkan kesukaran kepada mangsa buli untuk mendapatkan perlindungan. Yang seterusnya ialah ianya bersifat kekal. Maklumat yang dikongsi melalui sistem elektronik atau internet ini kebiasaannya bersifat kekal dan terbuka. Oleh yang demikian, sebarang perkongsian negatif dalam laman ini akan sentiasa menghantui mangsa buli. Hal ini mendatangkan trauma yang berpanjangan buat mangsa buli dan melupakan kejadian buli ini akan menjadi lebih sukar. Yang ketiga, sukar untuk dikenal pasti. Buli cyber juga sukar untuk dikenal pasti kerana buli ini tidak berlaku di depan mata dan biasanya mangsa buli sukar untuk berterus terang tentang kejadian buli yang berlaku kerana mereka merasa terhina akan stigma sosial ini. Hadirin dan sekalian, kesan buli cyber kepada mangsa dapat dibahagikan kepada 3, iaitu kesan emosi, fizikal dan mental. Antara kesannya adalah termasuklah depresi, kemurungan, perbuatan melukakan dan mencederakan diri sendiri sehingga akhirnya jika tidak dibendung boleh mempengaruhi mangsa untuk bertindak secara drastik seperti bunuh diri. Kesan fizikal kepada mangsa pula adalah termasuk masalah gastroses seperti sakit perut, muntah dan ulcer perut, gangguan pada pola makan dan tidur. Hal ini menyebabkan mangsa akan sentiasa merasa penat dan kelelahan. Harus diingat bahawa buli cyber merupakan suatu perbuatan yang salah di sisi undang-undang. Mungkin ramai pembuli tidak tahu bahawa sebarang kandungan berniat jahat di internet dengan tujuan mengganggu, memprovokasi, mengancam atau menyalahguna adalah suatu kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Malah di bawah Seksyen 233-1 adalah menjadi kesalahan apabila membuat komen atau sebarang bentuk komunikasi yang tidak senonoh, lucah, palsu, menyinggung, menghina atau mengancam orang lain. Sekiranya didapati bersalah, tertuduh boleh didenda sehingga RM50,000 atau dipenjarakan sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Jadi, apakah kita sebagai masyarakat masih lagi ingin mengambil ringan terhadap hal buli cyber ini? Oleh itu, kita sebagai masyarakat perlu berganding bahu menghentikan tabiat buli cyber ini bermula daripada memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak. Didik anak-anak anda tentang keselamatan internet dan etika melayari internet serta menggunakan telefon pintar yang betul. Kita hendaklah menunjukkan karakter diri yang positif dan teladan yang baik untuk dijadikan contoh kepada golongan yang muda. Selain itu,
Tiada istilah bergurau jika kata-kata tersebut mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Mentaliti dan budaya pemikiran ini perlu diubah supaya masalah buli cyber dapat dielakkan daripada berlaku. Tambahan lagi, pengguna media sosial perlulah membuat refleksi diri sebelum sewenang-wenangnya menghentam orang lain. Bayangkan, jika perkara yang sama berlaku pada diri sendiri, ahli keluarga atau sahabat terdekat kita. Adakah kita boleh menerima gurauan oleh pembuli seperti ini? Tentulah tidak. Oleh itu, jadilah pengguna teknologi yang bijak dan memanfaatkannya ke arah yang positif. Sebagai penutup, kata-kata boleh melukakan fikir sebelum menaik. Terima kasih.